Dekat Korea dia orang panggil Ajuma lah. Assalamualaikum guys. Video kali ni aku nak cerita sikit tentang satu isu yang agak serius, iaitu COVID-19 yang sangat membimbangkan bukan sahaja negara kita tapi seluruh dunia. Macam kita tengok, yang kita tahu dekat Malaysia ada banyak jenis kluster kan. Ada kluster tabligh, ada kluster kayangan dan banyak lagi kluster lain. Dan juga ada beberapa orang yang telah dikenal pasti sebagai super spreader dekat Malaysia ni. Super spreader ni adalah orang yang menyebarkan dengan jumlah yang banyak tau. Contohnya seorang ni, Mamat ni, dia pergi dekat dalam 10 orang, 20 orang dan 20 orang tu semua kena. Jadi dia dikenali sebagai super spreader. Dekat Korea pun ada juga kluster dan ada juga super spreader. Dekat Korea, kluster yang dikenali adalah kluster church, iaitu gereja punya kluster. Dan passion yang sangat dibenci oleh orang Korea sekarang ni adalah passion 31. Jadi apa cerita sebenar dia kan dekat Korea ni? Sebenarnya keadaan sangat terkawal dekat Korea waktu awal-awal penularan wabak ni, iaitu pada Januari dan awal Februari. Waktu tu government Korea memang dah siapkan semua test kits untuk diorang mengawal penularan wabak ni. Tetapi tiba-tiba muncul pula satu passion ni, iaitu passion 31. Siapa sebenarnya passion 31 ni? Passion 31 ni adalah seorang makcik tua yang berumur 61 tahun. Dekat Korea dia orang panggil Ajuma lah, makcik. Makcik ni dikenali sebagai Micin Ajuma tau. Micin Ajuma ni dalam bahasa Korea, bahasa Melayu dia adalah makcik gila. Sebab cerita dia macam ni. Makcik ni dia mula-mula dia terlibat dalam satu kemalangan tau. Satu kemalangan dekat Korea, kemalangan kereta. Jadi bila dia kemalangan, orang bawa dia ke hospital. Dia warded dekat hospital selama 10 hari. Dalam tempoh 10 hari tu, dia dah mula rasa sakit tekak, demam-demam, pening-pening kepala kan. Tapi waktu tu dia tolak. Tapi waktu tu refuse untuk buat test COVID-19 sebab dia kata, dia claim tahu dia tak pernah pergi China dan dia tak pernah travel ke luar negara. Jadi tak mungkin lah dia kena COVID-19. Jadi dia dah tolak 2 kali. Pegawai kesihatan tu suruh dia tolak 2 kali tau. Jadi okay, fine lah, dia tak nak pergi, dah kau warded je lah dalam tu. Tapi masalah dia sekarang ni, waktu dia tengah warded, dia pernah keluar untuk lunch dengan kawan dia dekat buffet punya restoran. Jadi kat situ dah ada satu kontak tau. Lepas tu dia pergi lagi Chimchilbang. Chimchilbang ni adalah satu public punya tempat mandi dekat Korea. Orang Korea dan siapa yang pernah pergi Korea tahulah kot Chimchilbang ni. Jadi dekat situ pun dah 2 lokasi lah dia pergi. Maknanya dah ada few contacts dekat situ. Okay, lepas tu makcik ni tadi dia dah tolak 2 kali kan untuk buat test COVID-19. Tapi kali ni dia bergaduh dengan seorang pegawai kesihatan. Gaduh sebab apa? Sebab pegawai kesihatan tu nak suruh dia buat saringan COVID-19. Dia gaduh, tapi last kali dia setuju untuk buat. Macam kita tahu, COVID-19 punya saringan ni bukannya kita buat terus boleh dapat result dia positif atau negatif kan. Maknanya akan ambil masa. Sepanjang tempoh masa nak tahu result dia tu, makcik ni dia boleh pula pergi ke gereja untuk jalankan aktiviti dekat gereja lah. Itulah yang punca dekat sinilah bagaimana tersebarnya super spreader ni. Dekat gereja ramai orang datang. Bila ramai orang datang, dia pun tak tahu lah, mungkin ada kontak atau bersalam ke bercium ke, tak tahu lah kan. Yang disahkan 37 orang telah positif COVID-19 melalui gereja tu tau. Maknanya sebab dia lah. Sebab selepas tu, lepas dia balik daripada gereja, dia pergi gereja 2 kali tau. Baru dia tahu yang dia positif COVID-19. Tapi yang lebih masalah ya, kalau yang 37 orang tu dah satu cerita kan. Yang lagi masalah adalah total kontak yang dia pernah jumpa adalah lebih kurang 1,200 orang. Korang bayangkanlah, 1,200 orang tu bukan satu angka yang kecil. Sebab kalau kita pun tahu kan, 1,200 orang tu manusia, bukannya kayu kan. Maknanya dia akan ada kontak dengan orang lain. Mungkin dengan family, mungkin dengan kawan-kawan. Sebab dia orang pun tak sedar benda tu. So sebab tu lah Korea, kalau kita tengok dia punya kes dia sangat mendadak naik waktu mid Februari. Waktu tu, sebelum tu kan Korea okey, tadi aku cakap kan, dalam several orang yang kena. Lepas tu tiba-tiba mencanak naik. Kalau kita tengok waktu tu, statistik menunjukkan yang Korea ni nombor 2 paling banyak kes selepas China. Waktu tu Itali belum meletup lagi dia punya kes. Jadi waktu tu Korea sangat tinggi. Dan memang puncanya adalah dia lah. Moral of the story daripada cerita ni adalah attitude sebenarnya. Kalau seseorang tu dah kena COVID-19, tak ada masalah. Sebab kita boleh cuba untuk sembuhkan dia. Sebab benda tu bukan tak boleh sembuh, boleh sembuh. Cuma ambil masa lah. Bila kau dah disahkan positif COVID-19,
kau kenalah pergi kuarantin diri kau. Janganlah kau pergi bersia-sia pula, pergi join aktiviti mass gathering. Itu akan menyebabkan orang lain yang tak bersalah kena tau. Mungkin yang pembawa tu dia imun dia kuat tau, tapi bila disebarkan kat orang lain, ada kontak dengan orang lain, mungkin orang tu imun dia tak kuat, mungkin dia memang ada masalah kesihatan lain. Jadi bila dia kena virus tu, dia akan terus lebih teruk implikasi dia. Jadi sebenarnya benda ni adalah satu masalah sikap, iaitu pentingkan diri sendiri, tak kisahkan orang lain. Kalau tak boleh nak bantu, jangan susahkan. Ok guys, itu saja video aku untuk kali ni. Macam biasa, aku nak minta tolong korang untuk share, like dan subscribe video aku. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.